Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Apa kabar murid-murid tahun 6 pada hari ini? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan baik dan sehat. Jadi murid-murid, kita teruskan sesi pembelajaran kita pada minggu ini. Bagi subjek matematik, kita masih lagi berada dalam topik yang ke-9, iaitu koordinat. Jadi, bagi standard kandungan, kita masih lagi melihat kepada 9.1 iaitu mengaplikasi koordinat pada sukuan pertama. Untuk standard pembelajaran, kita akan melihat kepada 9.11 iaitu menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua titik. Manakala bagi objektif pembelajaran, diharapkan pada akhir pembelajaran ini nanti, semua murid tahun 6 akan dapat menulis jarak mengufuk dan mencancang di antara koordinat dengan betul. Baiklah murid-murid, kita terus lihat kepada contoh yang pertama. Sebenarnya pembelajaran hari ini adalah lanjutan daripada pembelajaran yang kita telah pelajari pada minggu lepas. Jadi hari ini kita hanya akan melihat kepada contoh-contoh soalan sahaja untuk membantu kamu, mendedahkan kamu dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan koordinat. Jadi kita lihat kepada contoh yang pertama. Tuliskan jarak mencancang dan mengufuk di antara titik-titik dalam satah berikut. Sekiranya murid dapat lihat di sini, pada satah chartes ini terdapat dua titik. Dua titik iaitu titik P dan titik Q. Titik P dan titik Q. Jadi di sini ada dua soalan. Kita lihat kepada soalan A terlebih dahulu. Dari tempat kosong ke tempat kosong. Jadi apa yang perlu kita buat sekiranya soalan seperti ini? Soalan ini bermaksud murid-murid kena tentukan sendiri pengiraan jarak dari mana ke mana. Contohnya murid ingin bermula dari P ke Q. Contohnya dari P ke Q, maka murid kena mula bergerak dari titik P. Jadi, murid gerak dari titik P. Jadi, kita akan cari jarak mengufuk terlebih dahulu. Jadi, ingat, kita mesti mencari jarak mengufuk iaitu jarak yang selari dengan paksi X. Kita mesti cari yang untuk paksi X, yang mengufuk terlebih dahulu. Jadi, kita kira bersama-sama berapa jarak mengufuk dari P ke Q. Jadi, 1, 2, 3. Jadi, jarak mengufuk dari P ke Q adalah 3 unit. Sekarang kita kira jarak mencancang. Jarak mencancang ini maksudnya pergerakan yang selari dengan paksi Y. Sama ada kita bergerak ke atas maupun kita bergerak ke bawah. Jadi, untuk ini, tiada pergerakan mencancang yang diperlukan kerana pergerakan secara mengufuk sudah mencukupi, sudah memadai untuk kita sampai kepada Q. Jadi, tiada jarak mencancang, maka kita akan letak sebagai sifar unit. Okey, sekiranya murid ingin bermula dari Q ke P pun boleh. Contohnya, kita lihat pada soalan B. Sekiranya murid ingin bermula dari Q ke P, maka apa yang murid boleh lakukan? Murid ikut sahaja seperti tadi, tetapi kali ini murid kena mula bergerak dari titik Q. Jadi kita akan mula bergerak dari titik Q pergi ke P. Kita cari jarak mengufuk terlebih dahulu. Jadi jarak mengufuk adalah selari dengan paksi X. Jadi kita gerak 1, 2, 3. Di berapa unit jarak mengufuknya? 3 unit. Adakah terdapat jarak mencancang? Tiada, kerana dengan pergerakan secara mengufuk kita sudah sampai ke titik P. Jadi sifar unit. Baiklah murid-murid, sekiranya murid dapat lihat di sini, walaupun pergerakannya berbeza, arah pergerakannya berbeza, maksudnya tadi, kalau soalan A tadi, pergerakan adalah bermula dari P
ke Q. Dan jarak mengufuknya 3, jarak mencancangnya sifar. Dan soalan B tadi, kita bermula dari Q pergi ke P. Tetapi jarak mengufuknya tetap sama, iaitu 3. Dan jarak mencancangnya tetap sama, iaitu sifar. Jadi apa yang boleh murid lihat di sini? Sekiranya pergerakan itu sama dari titik yang meliputi titik yang sama, maka jarak mengufuk dan jarak mencancangnya adalah sama. Maksudnya di sini, kalau kamu bermula dari P atau kamu nak bermula dari Q, jawapannya tetap sama kerana dia melibatkan titik yang sama, iaitu P dan Q. Kita lihat kepada contoh. Seperti contoh yang pertama tadi, murid kena menentukan dari mana ke mana terlebih dahulu. Okey, contohnya murid ingin bermula dari R ke S. Jadi kita gerakkan dari R ke S. Kita cari jarak mengufuk terlebih dahulu. Jadi kita kira sama-sama, murid. Kita kira sama-sama jarak mengufuk, maksudnya kita bergerak ke kanan. Bukannya ke kiri, kerana kalau ke kiri kita tak sampai kepada titik S. Jadi kita kena bergerak ke kanan sebanyak berapa kali? Kita kira sama-sama. 1, 2. Jadi jarak mengufuknya adalah 2 unit. Okey, adakah kita sudah tiba kepada titik S? Belum, kerana kita perlu bergerak secara mencancang. Jadi kita gerak secara mencancang. 1, 2, 3, 4. Barulah kita sampai kepada S. Jadi pergerakan mencancang adalah sebanyak 4 unit. Baiklah murid-murid, sekiranya kita bermula dari S ke R. Untuk soalan B, kita nak mula dari S pergi ke R. Adakah jawapannya sama? Adakah jarak mengufuknya masih 2? Jarak mencancangnya masih 4? Ya, betul. Jawapannya masih sama kerana dia melibatkan titik yang sama. Sekiranya murid mula dari S, okay, jadi dari S kita akan bergerak ke kiri. 1, 2. Kita mesti cari yang mengufuk dulu. 2. Jadi jarak mengufuknya 2. Dan kemudian kita cari jarak mencancangnya turun ke bawah, barulah sampai ke titik R. 1, 2, 3, 4. Jadi jarak mencancangnya 4. Jadi murid dapat lihat di sini, kedua-dua jawapan ini adalah sama, tiada perbezaan walaupun murid-murid bermula dari titik yang berbeza. Kerana titik yang digunakan masih titik yang sama, iaitu R dan S. Baiklah murid-murid, kita lihat contoh yang ketiga. Bagi contoh yang ketiga ini ada sedikit kelainan. Okey, kita lihat apakah soalannya. Tanda dan tuliskan koordinat berdasarkan jarak mengufuk dan mencancang yang diberikan. Jadi soalan ini ada meminta kamu untuk membuat 2 perkara, iaitu kamu kena tanda dan tuliskan koordinat. Jadi, kalau kamu lihat di satah catas ini, tiada sebarang titik yang diberikan. Kalau sebelum ini, sudah diberikan titik di atas satah ini kan. Tapi untuk soalan contoh ketiga ini, satah ini tiada titik atau koordinat yang diberikan. Maksudnya, kamu yang kena tanda sendiri titik yang diberikan. Jadi, kita lihat soalan dulu. Jadi, soalan berbunyi, tandakan titik A. Pastikan kamu buat ikut arahan. Jadi soalan ini minta kamu tanda dulu. Tandakan titik A sifar 3 dalam satah. Kemudian apa yang kamu perlu buat? Nyatakan koordinat B dari titik A berdasarkan jarak mengufuk dan mencancang yang diberikan. Jadi di sini ada 2 maklumat yang diberikan. Untuk A, jarak mengufuk, jarak mencancangnya sudah diberi. B, jarak mengufuk dan jarak mencancangnya tidak sama dengan A. Jadi mari kita selesaikan bersama-sama. Langkah pertama, tandakan A dulu. Jadi sifar 3, jadi di manakah titik kamu? Kalau sifar 3, macam mana kita nak cari titik seperti ini? Okey, kalau kamu rasa keliru, kamu buat tanda di atas koordinat ini.
Sifar ini untuk paksi X. 3 ini untuk paksi Y. Jadi X ini sifar, maksudnya tiada. Maksudnya dia sifar. Jadi kita hanya lihat kepada paksi Y sahaja. Jadi paksi Y 3. Jadi titiknya di sini. Faham? Kenapa dia di atas paksi Y? Kerana paksi Y sahaja ada nilai 3. X-nya adalah sifar. Jadi kita tanda di sana A. Murid mesti tanda, jangan bagi titik sahaja, mesti tanda, mesti letak huruf A supaya cikgu tahu itu titik untuk A. Sekarang soalan minta nyatakan koordinat B. Di mana koordinat B ni tak ada pun diberi. Jadi kamu yang kena cari di mana kedudukan B berdasarkan maklumat A ini tadi. Maklumat A kata apa? Jarak mengufuk 4 unit. Maksudnya kamu kena gerak 4 unit secara mengufuk dari titik A. Jadi kita sama-sama gerak. 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang kita sudah bergerak sebanyak 4 unit secara mengufuk. Jarak mencancangnya ada ke tidak? Tiada kerana sifar unit. Maksudnya tiada pergerakan mencancang. Jadi titik B kita berada di sini. Maka kita labelkan, kita tulis sebagai B. Jadi, apakah koordinat B sekarang? Kita mesti tulis sebab soalan kata nyatakan koordinat B. Jadi, kita kena tulis koordinat B adalah 4, 3. Iaitu di sini 4, 3. Baik, kalau soalan B kita tengok. Diberikan jarak mengufuk 3 unit, jarak mencancang 2 unit. Maksudnya kita kena cari titik B yang baru menggunakan maklumat pada B pula sekarang ini. Jadi sekarang kita kena gerakkan. Dari titik A kita gerak secara... Kita gerak 3 unit. 1, 2, 3. Dan, okay, 3 unit ini sudah. Okay, sekarang kita kena gerak 2 unit. Mencancang. Jadi murid nak bergerak ke atas kah nak bergerak ke bawah? Dua-dua boleh kerana mencancang ini adalah pergerakan ke atas atau pergerakan ke bawah. Tetapi cikgu galakkan supaya kamu bergerak ke atas terlebih dahulu, iaitu mencancang ke atas, bergerak ke atas. Jadi cikgu nak gerak ke atas berapa unit? 2 unit. 1, 2. Jadi, bagi B ini, kedudukan titik B-nya adalah di sini. Dan koordinatnya adalah 3, 5. Sekiranya murid ingin bergerak ke bawah pun boleh. Tetapi koordinatnya berbezalah. Kalau gerak ke bawah, kalau kamu bergerak ke bawah, okey, kita gerak tadi dari titik A tetap sama 3 unit. Kalau kita bergerak ke bawah 2 unit, jadi titiknya adalah, titik B-nya adalah 3, 1. Jadi koordinatnya akan menjadi 3, 1. Jadi kedua-dua jawapan ini cikgu terima. Asalkan kamu bergerak dengan betul. Jangan terlebih gerak atau terkurang gerak. Itu salahlah. Mesti gerak ikut maklumat. Kalau soalan minta 2 unit, jadi gerak pun mesti 2 unit. Kita lihat kepada contoh yang keempat. Okey, sama juga dengan contoh yang ketiga. Tanda dan tuliskan koordinat berdasarkan jarak mengufuk dan mencancang yang diberikan. Jadi langkah pertama kita tandakan titik S dulu. Tandakan titik S di mana? Okey, di sini. Tandakan titik S dalam satah. Kita labelkan letak S. Kemudian kita perlu cari di mana koordinat T dari titik S berdasarkan jarak mengufuk dan mencancang yang diberikan. Jadi kita selesaikan soalan A dulu. Sekiranya kita bergerak jarak mengufuk 2 unit, jarak mencancang 3 unit. Jadi kita gerak mengufuk 2 unit. Bolehkah cikgu bergerak ke kanan? Boleh cikgu bergerak ke kanan? Tak boleh kerana tak cukup peta, tak cukup satah catas. Kalau bergerak ke kanan, kamu hanya dapat bergerak 1 unit saja. Jadi secara logiknya kamu bergeraklah ke kiri. Jadi 1, 2. Bergeraklah ke kiri. Kalau nak ke kanan tak dapat sebab tak cukup satah catas. Tak cukup petak yang diberikan. Jadi bergerak ke kiri 2 unit. Kamu boleh bergerak ke kanan atau ke kiri. Tetapi untuk keadaan ini bergerak ke kiri lebih baik kerana kalau ke kanan tak cukup
peta. Jadi bergerak ke kiri 2 unit dan mencancang nak ke bawah ke atas. Kalau ke bawah hanya ada berapa petak? Hanya ada 2 petak saja kalau bergerak ke bawah. Jadi tak cukup petak. Jadi seelok-eloknya bergerak ke atas. 1, 2, 3. Jadi di sinilah titik T. Labelkan. Dan koordinatnya adalah 2, 5. Boleh faham? Kadang-kala kita kena lihat kepada kesesuaian satah chartes yang diberikan. Sekiranya tidak mencukupi, kita bergerak ke arah yang berlawanan. Tapi pastikan mengufuk hanya boleh bergerak ke kiri atau ke kanan, mencancang ke atas atau ke bawah. Jangan tersalah. Okey, untuk soalan B, sekiranya jarak yang diberi adalah 1 unit. Jadi kita bergerak 1 unit. Okey, sekarang kita bergerak jarak mencancangnya 3 unit. Okey, jadi titik T adalah berada di kedudukan ini. Dan koordinatnya adalah 3, 5. Jadi untuk soalan ini, kamu boleh pilih mana satu jawapan yang sesuai berdasarkan pergerakan atau jarak yang diberikan. Kalau untuk soalan A ini tadi, mungkin hanya ada satu jawapan sahaja kerana kalau nak bergerak secara mengufuk ke kanan memang tak dapat. Bergerak mencancang ke bawah pun tak dapat kerana tak cukup. Tapi untuk soalan B ini, kamu boleh bergerak secara mengufuk ke kanan pun boleh. Kerana dia hanya minta 1 unit. Jadi kamu boleh bergerak ke kanan. Tapi apa-apa pun, kamu hanya pilih satu jawapan sahaja. Jangan sampai 2 jawapan diberikan. Jadi, masa untuk menguji kefahaman kamu. Jadi, cikgu nak murid-murid tolong buka buku teks kamu pada muka surat 155. Cikgu nak kamu salin semua soalan, lukis satah-satah yang diberikan. Kemudian, tuliskan jawapan yang betul. Pastikan sini murid perlu menjawab latihan di dalam buku teks muka surat 155. Dan cikgu nak kamu tulis dengan tulisan yang kemas. Cikgu tak naklah tengok tulisan yang kurang kemas sebab cikgu nak menyemak. Jadi kalau kamu dapat tulis dengan kemas, cikgu pun dapat semak dengan mudah. Dan seperti biasa, sila screenshot latihan yang telah siap dan hantar kepada cikgu melalui personal WhatsApp untuk cikgu semak. Dan untuk latihan ini, murid-murid boleh salin dan jawab dalam buku latihan matematik 2. Dan murid perlu salin ke semua soalan. Jadi, cikgu harap sekiranya murid-murid ada soalan atau soalan, tolong hubungi cikgu dengan segera. Atau ulang balik tengok video ini. Kalau masih tak faham, boleh bertanya secara personal, secara peribadi kepada cikgu. Dengan itu, sekian saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Terima kasih.